Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, masih lagi dalam tema 7, indahnya warisan kita. Masih lagi dalam unit 21, indahnya budaya kita. Cuma kali ini kita nak belajar tentang tata bahasa. Apa benda yang kita nak belajar hari ini? Iaitu ayat songsang. Pada akhir sesi belajar kita ni, sesi pembelajaran kita ni, kamu perlu bina 5 ayat songsang. Baik. Ayat songsang berbeza dengan ayat pasif. Ayat songsang berbeza dengan ayat pasif. Ayat pasif kamu pernah belajar masa kamu tahun 3, 4, 5 dan 6 awal tahun hari itu pun sempat kita belajar ayat pasif. Biasanya murid akan tertukar antara ayat songsang dan juga ayat pasif. Ada beza kedua-duanya. Kalau kamu faham ayat pasif, insya-Allah tiada masalah untuk kamu faham ayat songsang. Jadi apa itu ayat songsang? Tanpa melengahkan masa, terus ke muka surat 122 buku teks bahasa Melayu kamu. Dan kamu akan dapat lihat ada satu maklumat bertajuk masakan dalam buluh. Jadi perkara pertama, macam biasalah, baca maklumat ini, fahamkan maklumat ini. Penting bagi kamu untuk faham apa yang disampaikan oleh maklumat ini. Ini sebenarnya maklumat yang bagus, maklumat yang baik, iaitu berkaitan nasi buluh dan juga ayam pansuh. Apa benda nasi buluh ni? Apa benda ayam pansuh ni? Jadi untuk kamu faham, untuk kamu tahu, bacalah maklumat ini. Baik. Apa yang saya nak tekankan hari ini ialah ayat songsang. Ayat songsang. Baik. Cuba lihat. Ayat susunan biasa. Ayat susunan biasa yang dia bagi contoh tu. Daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Itu susunan biasa. Bila disongsangkan, songsang ni kita boleh cakap terbalik lah. Boleh kita boleh cakap terbalik. Ayat tu terbalik, tapi tidak salah. Dari segi tata bahasanya tidak salah, cuma susunannya terbalik. Itu songsang. Baik. Susunan biasa, daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Bila disongsangkan, berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Sebenarnya untuk kita tahu ayat itu songsang ataupun susunan biasa, salah satu kaedahnya melalui intonasi, melalui sebutan. Apa intonasi semasa kita baca ayat itu, masa kita lafazkan ayat itu. Bila kita lafaz ayat susunan biasa, lain. Bila kita lafaz ayat susunan songsang, lain. Baik, tengok ayat susunan biasa yang dia dah bagi. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 contoh susunan biasa yang dia dah bagi. Yang pertama, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Itu susunan biasa. Bila kita terbalikkan, bila kita songsangkan, macam mana dia akan jadi? Cuba kamu fikir. Cuba kamu buat sendiri ayat songsang tu. Sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Songsangkan ayat itu. Cuba. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tidak boleh? Ada yang cuba. Ada yang senyap je depan telefon tu. Ada yang, benda cikgu cakap ni. Apa benda cikgu cakap ni? Saya tahu, saya nampak.
Ada yang tengok video ni sambil baring, ada yang sambil makan. Tak kisahlah, yang penting kamu belajarlah. Yang penting kamu belajar. Baik. Bila disongsangkan ayat itu, di dalam sebatang buluh, sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Faham tak? Baik, tak apa, tengok ayat kedua. Daun lirik. Daun lirik tu apa? Daun lirik tu apa? Kamu cari jawapan dia. Kamu boleh Google. Kalau semua saya nak bagi, senanglah kerja kamu. Baik. Daun lirik juga dapat digunakan selain daun beban. Daun lirik juga dapat digunakan selain daun beban. Intonasi tu. Daun lirik juga dapat digunakan selain daun beban. Bila disongsangkan, dia jadi macam mana? Selain daun beban, daun lirik juga dapat digunakan. Selain daun beban, daun lirik juga dapat digunakan. Tengok contoh ketiga. Nasi buluh dimasak seperti lemang. Nasi buluh dimasak seperti lemang. Kalau disongsangkan jadi macam mana? Dimasak seperti lemang nasi buluh. Dimasak seperti lemang nasi buluh. Ada beza di situ intonasinya. Ataupun boleh buat lagi. Seperti lemang nasi buluh dimasak pun boleh. Nasi buluh dimasak seperti lemang. Dimasak seperti lemang nasi buluh. Ayat keempat. Nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya. Nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya. Macam mana songsangkan ayat itu? Macam mana nak? Dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya. Nasi buluh dapat juga. Pelik tu. Salah tu. Macam mana? Nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukusnya. Cuba songsangkan ayat tu. Ayat ni panjang sikit. Susah sikit nak songsangkan. Cuba kamu songsangkan. Macam mana? Macam mana? Yang ini kena ubah. Kena ubah sikit perkataan, kena ubah sikit struktur ayat. Baru mudah untuk kamu bina ayat songsang. Macam mana? Cuba kamu fikir. Boleh ke tak boleh? Susah kan? Susah bagi kamu. Susah kalau tak faham. Ataupun susahlah kalau ayat itu panjang. Tak apa. Kita tengok contoh selepas ini. Contoh selepas ni mudah. Contoh tu lebih ringkas lah. Lebih mudah. Baik. Apa yang dapat kamu lihat sekarang ialah contoh ayat susunan biasa dan contoh ayat susunan songsang. Ayat ini lebih ringkas, lebih mudah untuk kamu faham. Kalau panjang memang susah sikit kita nak songsangkan. Sebenarnya tak susah pun kalau kita faham apa benda yang disampaikan oleh ayat itu. Benda apa yang kita nak songsangkan. Kalau kamu faham ayat itu, insya-Allah mudah untuk songsangkan ayat tersebut. Baik, tengok contoh pertama. Contoh susunan biasa. Ayat susunan biasalah. Pelajar itu sangat rajin. Bila disongsangkan, sangat rajin pelajar itu. Dia intonasi itu. Intonasi tu main peranan bila kita nak lafazkan, nak ucapkan ayat songsang. Baik. Ayat kedua. Rasa buah itu enak sekali. Bila disongsangkan, enak sekali rasa buah itu. Ketiga. Pegawai itu masih belum sampai. Bila disongsangkan, masih belum sampai pegawai itu. Razak. Sungguh bernasib baik. Bila disongsangkan, sungguh bernasib baik Razak. 5.
Pendaki itu berjaya juga akhirnya. Bila disongsangkan, berjaya juga akhirnya pendaki itu. Ada beza bila kita lafazkan ayat susunan biasa dan juga ayat susunan songsang. Jadi saya harap secara asasnya kamu boleh beza mana ayat susunan biasa dan mana ayat susunan songsang. Saya ingatkan lagi sekali, ayat susunan songsang tidak sama dengan ayat pasif. Biasa murid akan tertukar. Dia ingat susunan songsang tu ayat pasif. Salah. Salah. Songsang ni dia macam terbalik lah. Senang cerita dia macam terbalik. Baik. Untuk kamu lebih jelas, lebih faham, sebagai pengukuhan kamu, bina 5 ayat songsang. Bina sendiri. Jangan ambil contoh-contoh yang ada dalam video ini. Bina sendiri. Cuba bina sendiri ayat songsang. Lagi bagus. Kalau kamu ada, ni, Tata Bahasa Dewan. Lagi bagus. Di sinilah, dalam buku inilah, banyak ilmu-ilmu tentang tata bahasa, bahasa Melayu. Jadi sepatutnya lah. Tapi kamu masih lagi murid sekolah rendah. Jadi tidaklah perlu detail ataupun diajar dengan terperinci tentang tata bahasa ni. Cukup sekadar kamu boleh bina dan faham apa yang kamu bina tu. Kamu bina ayat dan kamu faham apa yang kamu buat, apa yang kamu tulis. Itu sudah memadai sebenarnya. Berbalik semula kepada isi pelajaran kita. Jadi saya harap tak ada masalah untuk kamu bina ayat songsang. Tak banyak, 5 sahaja ayat songsang. Baik, sekian saja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Jadi, saya harap tiada masalah untuk kamu faham tajuk ayat songsang kali ini. Sebenarnya ayat songsang ni seperti yang saya bagi tahu, terbalik sahaja. Dia pusing sahaja. Saya makan nasi pagi tadi. Pagi tadi saya makan nasi. Macam tu sahaja. Saya minum segelas air pagi tadi. Segelas air saya minum pagi tadi. Dia pusing-pusing macam tu sahaja. Cuma tak sama dengan ayat pasif. Sebab tu saya kata kalau kamu faham betul-betul ayat pasif, insya-Allah kamu tak salah dalam membina ayat songsang. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.